Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Okay, hari ini kita masuk unit baru untuk kelas subjek sains kita, iaitu unit 8. Tajuknya bahan. Okay, bahan. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 141. Okay, jom kita lihat apa cerita tentang unit 8 ni, tentang bahan. Okay, situasi cerita ni, kawan kita ni dengan ibunya sedang berjalan-jalan di pasar raya. Okey. Apa yang dia cakap? Ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Oh, kita nampak adanya apa ni? Ada papan pemotong kayu, okey? Papan pemotong daging kayu, okey? Ada juga papan pemotong daging yang daripada jenis plastik, okey? Kemudiannya ada batu lesung. Batu. Kemudiannya ada bekas air plastik. Okey. Kenapa kawan kita tanya ni? Dia cakap kenapa ada pelbagai jenis bahan yang berlainan? Barang-barang ni nampak dia buat daripada jenis bahan yang berlainan. Kenapa? Jom kita lihat apa yang ibunya cakap. Barang-barang ini diperbuat daripada bahan yang berbeza. Berbeza barang, berbeza bahan. Okey. Jom kita tengok seterusnya. Cuba baca bawah ni. Barang-barang dalam situasi di atas diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Mengapa? Kenapa ada objek buat daripada kayu, ada objek buat daripada plastik, ada objek buat daripada batu, ada objek buat daripada besi? Kenapa? Kerana setiap objek-objek ni perlu dibuat dengan bahan yang berbeza berdasarkan sifat atau kelebihan bahan tersebut untuk digunakan bagi objek tersebut. Ada fungsinya, sifatnya yang tertentu untuk digunakan. Okay? Sebab tu kena buat daripada bahan yang berbeza. Apa sifatnya tu? Sebelum tu kita kena tahu apa bahan-bahan yang selalu digunakan untuk menghasilkan objek, menghasilkan barang. Okay. Tengok muka surat seterusnya. 142. Sumber asas bahan. Kita nak buat satu objek, kena buat daripada satu bahan. Tapi dari mana nak dapat bahan tu? Daripada sumber asas. Contoh cikgu terangkan ni. Ini cikgu ada sikat. Sikat ni adalah objek. Okey, objek. Sikat ni buat daripada bahan apa? Daripada bahan plastik. Mana datang plastik tu? Daripada sumber asas bahan. Sekali lagi kita tengok mana datang sumber asas bahan bagi plastik. Okey, kita baca sini. Terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber asas seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey, sumber asas ni ada 4 kumpulan. Tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey. Perhatikan objek-objek di bawah. Jom kita lihat objek di bawah. Kita tengok daripada sini dulu. Kita tengok sumber asas dahulu. Okey, sumber asas yang pertama iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, kita ambil sumber asas pertama, getah. Daripada pokok getah. Okay. Kalau kat kampung kamu, dekat rumah kamu ada ladang getah, pokok getah tu sumber asas. Sumber asas daripada tumbuhan. Apa kita dapat? Apa bahan kita dapat daripada pokok getah? Kita dapat getah, susu getah. Okay. Susu getah tu diproses menghasilkan objek. Apa objek yang boleh dihasilkan daripada getah, daripada pokok getah ni? Tayar dan juga sarung tangan getah. Ini contoh objek yang diperbuat daripada getah. Yang getah tu kita dapat daripada pokok getah. Dan pokok getah tu merupakan sumber asas tumbuhan. Sumber asas bahan daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Contoh sumber asas bahan bagi tumbuh-tumbuhan yang seterusnya adalah pokok balak. Pokok balak ni banyak jenis. Okey, cengal, meranti, nyatuh. Pokok yang besar-besar dalam hutan tu. Itu pokok balak. Okey. Apakah bahan yang kita dapat daripada pokok balak? Kita dapat kayu balak lah. Dapat kayu balak, batangnya tu. Kita boleh buat apa dengan batangnya tu? Kita boleh hasilkan pelbagai objek yang buat daripada kayu keras. Contohnya, almari kayu,
kerusi, kayu. Nampak tak perkaitan dia? Sumber asas adalah contoh daripada tumbuhan. Kita dapat pokok-pokoknya lah. Pokok getah ke pokok bala. Apa bahan dapat daripada pokok getah? Getah. Apa bahan dapat daripada pokok balak? Kayu balak lah. Apa objek boleh buat daripada getah? Macam tadilah, tayar dengan sarung tangan. Apa objek boleh buat daripada kayu balak? Almari dengan kerusi kayu. Okey. Tengok lagi seterusnya. Sumber asas bahan bagi tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan. Sumber asas bahan daripada tumbuh-tumbuhan yang seterusnya, pokok kapas. Ini pokok kapas. Pernah jumpa pokok kapas? Pokok kapas tak tinggi, dia rendah-rendah je. Okey. Nak petik dia punya bunga, dia punya biji tu kan. Okey. Dia ada berbulu. Berbulu tu sebenarnya adalah kapas. Okey, bahannya adalah kapas. Apa objek boleh kita buat daripada kapas? Kita boleh buat baju. Okey, kita boleh buat tuala. Itu ceritanya. Sumber asas bahan daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Jom kita tengok sumber asas bahan daripada haiwan pula. Apa haiwan yang diberi kat sini? Kita tengok haiwan pertama, biri-biri. Apa bahan kita dapat? Bulu biri-biri. Apa objek yang boleh dihasilkan daripada bulu biri-biri? Kita boleh hasilkan topi berbulu. Ni topi berbulu ni dekat luar negara lah. Okey, pakai untuk menjadi untuk apa? Untuk panaskan kepala. Okey. Dan juga sweater. Sweater ni baju panas lah. Okey. Baju panas. Contoh haiwan yang seterusnya, sumber asas daripada haiwan yang seterusnya ialah lembu. Apa bahan yang kita dapat? Kulit lembu. Okey. Apakah objek yang boleh kita buat daripada kulit lembu ni? Kasut kulit dan juga sofa kulit. Okey. Seterusnya kita tengok sumber asas bahan daripada haiwan yang seterusnya, iaitu haiwan apa? Ulat sutera. Ulat sutera ni kamu tengok dia macam ulat daun, macam ulat belunjas tu kan. Okey. Apa ulat sutera ni yang hasilkan? Dia menghasilkan kokun sutera. Bahannya lah. Okey. Kokun sutera ni macam kepompong lah. Okey. Dia nak membesar, dia akan buat kepompongnya tu. Benang nak buat kepompong tu. Okey. Boleh dijadikan apa? Tali leher sutera ataupun kain sutera. Okey. Itu sumber asas bahan daripada haiwan. Okey. Kita tengok seterusnya. Sumber asas bahan daripada petroleum. Mana dapat petroleum ni? Okey. Petroleum ni kita dapat daripada apa tu? Daripada dasar laut. Kalau kat Malaysia lah, okey, dapat daripada dasar laut, di mana petroleum ni terhasil daripada bangkai-bangkai haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang dah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, dah mereput, hancur dan dimampatkan dalam tanah dan menjadi cecair hitam ni lah. Okey, minyak petroleum. Okey. Apa bahan yang boleh kita hasilkan daripada minyak petroleum? Kita boleh hasilkan plastik dan juga kain sintetik. Apa objek boleh buat daripada plastik ni? Contohnya beg plastik dengan botol plastik. Ataupun pinggan plastik pun sama, sudu plastik, pembaris plastik pun sama. Okey. Untuk kain sintetik, apa objek yang boleh buat daripada kain sintetik? Kita boleh buat baju hujan ataupun kemah. Yang pernah pakai tak baju hujan? Bila kamu pakai, kamu rasa dia macam plastik, betul tak? Okey. Dia kalis air, kemudian dia liat-liat kan. Sebab tu dia buat daripada kain plastik. Lepas tu dia kalis air. Tak adalah kena air kan. Cuba kalau kamu buat baju hujan dengan gunakan kain kapas. Adakah kering kalau kamu pakai kalau waktu hujan? Tak. Kamu akan jadi basah lencun. Okey, sebab tu baju hujan perlu dibuat dengan kain sintetik. Okey. Tengok sumber bahan asas yang seterusnya, iaitu batuan. Okey, batuan. Cikgu nak kena tukar warna ke apa ni? Kita tengok. Tak boleh. Okey, tak apa. Okey, batuan. Batuan ni selalunya dalam tanah lah. Okey, sumber asas bahan daripada batuan ni dalam tanah. Dia ada dua jenis sumber asasnya, iaitu pertama logam, kedua tanah. Logam ni selalunya
objek bahan-bahan yang keras lah dalam tanah. Okey, biji logam. Contohnya apa? Contoh bahannya apa? Emas dengan kuprum. Contoh lain ada perak lah, tembaga lah, kan? Timah. Okey, itu semua kira sebagai bahan sumber asas bahan daripada batuan dalam kumpulan logam. Okey. Apa boleh kita hasilkan daripada emas dengan kuprum ni? Kita boleh hasilkan rantai emas. Kita boleh buat barang pewter, barang tembaga. Okey, dengan duit shilling. Okey. Biji besi pun sama juga dalam sumber asas bahan daripada batuan dalam kumpulan logam. Okey. Semua yang sudu-sudu besi apa semua kamu tengok tu kan, dia datang daripada biji besi. Daripada kumpulan logam lah. Okey. Tengok seterusnya tentang sumber asas bahan batuan, okey, daripada kumpulan tanah. Tanah ni daripada contohnya macam tanah lah, okey. Tanah pasir ke, tanah liat ke, kan? Ini semua daripada kumpulan tanah. Apa bahan yang kita dapat? Tanah liat dengan pasir. Okey. Apa boleh kita buat dengan tanah liat? Kita boleh hasilkan mangkuk seramik. Mangkuk seramik tu macam kalau kamu pergi kat dapur, kamu tengok mangkuk yang kat dalam dapur almari mak kamu tu kan. Okey, mangkuk seramik. Okey, kemudian ni gelas mak tu kan. Okey, gelas minum tu pun yang ada bertangkai yang besar tu kan. Itu pun boleh dikira mangkuk seramik. Okey, kemudian daripada tanah liat pun boleh buat apa? Batu bata. Batu bata buat rumah tu kan. Batu bata merah. Dia daripada tanah liat. Okey. Kalau yang batu bata putih tu dia bukan daripada tanah liat, dia daripada pasir. Jadi dia kumpulan yang sama lah. Cuma dia daripada bahan pasir. Okey, apa kita boleh buat daripada bahan pasir ni? Okey. Kita boleh hasilkan kaca dan juga cermin. Ni silap ni. Ni gelas kaca ni. Okey. Dengan botol kaca dan juga cermin. Cermin muka ke kan? Okey. Cermin yang besar tu ke. Itu semua daripada bahan daripada bahan pasir. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham kat sini beberapa contoh bahan sumber asas bahan. Okey, ada 4. Sumber asas daripada bahan tumbuh-tumbuhan, sumber asas daripada bahan haiwan, okey, sumber asas bahan daripada petroleum, sumber asas bahan daripada batuan. Ada 4. Dan setiap 4 ni ada bahannya. Okey, daripada sumber apa? Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajarkan hari ini. Okey. Dan kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye.